أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد، والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وتخلص من حول المحشر لمن آمن بالله ورسوله أجمعين وعلى آله الطاهرين وأصحاب نجوم الهدى عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Maka memilih ini Abdus Salam Ibnu Abdissalam dan lainnya akan bahawasanya tiada pahala baginya sekali-kali, dan memilih Ghazali bahawasanya dengan iktibar sabab yang membangkitkan kepada amal itu, maka jika adalah yang terlebih banyaknya pekerjaan agama, maka dapat baginya pahala dengan qadarnya. Atau adalah yang terlebih banyak pekerjaan dunia, maka tiada pahala baginya. Dan jika bersamaan keduanya nescaya gugur keduanya. Qala musannifura qala muallifur rahimahullah taala. Jadi yang kita baca tadi adalah ta'liq, itulah bahagian yang di luar yang dikeluarkan daripada kata benar qasad, iaitulah tanda agama yang kedua. Murad dengan kata benar qasad itu ialah melakukan ibadat dengan ikhlas. Dan kemarin saya telah huraikan tentang makna ikhlas. yakni ikhlas itu ialah tentang membersihkan hati kita daripada ada campuran dari sudut gharad melakukan amal. Gharad maksudnya ialah tujuan kita melakukan amal. Jadi bagaimana? Iaitu dengan bahawa tidak ada campuran, tidak bercampur dengan apa-apa tujuan yang selain daripada kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Itu adalah makna ikhlas. Tetapi apabila kita pergi kepada realiti manusia seumumnya, termasuk orang awam muslimin, maka begitu kalau kita lihat nak jadi 100% lillahi ta'ala dengan tidak ada sedikit pun kerana lain itu, itu agak payah. Dengan sebab itulah begitu ada 3 pandangan ulama tentang bagaimana kalau amal itu dicampuri, ada campuran selain daripada lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala, ada campuran li ghairihi kerana lainnya lain daripada Allah Ta'ala. Lain daripada Allah Ta'ala tu tak lain tak bukan ialah lid dunia dan lil makhluk, lil khalq, makhluk, kerana dunia. Kerana makhluk ialah kerana nak raih perhatian makhluk, yakni nak pujian daripada makhluk, nak kebaikan daripada makhluk, nak penghargaan daripada makhluk.
dunia, hazzud dunia mata benda dunia. Maknanya kita melakukan amal Islam. Melakukan amal Islam sama ada ibadat ataupun tabarruat. Yang kita lakukan itu ada campuran dari sudut gharak, yakni tujuannya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana keadaan ini? Jadi kerana memandangkan kita orang awam itu maknanya nak jadikan benar-benar tulen dengan tidak ada campuran sedikitnya itu agak payah. Maka begitu berlaku khilaf ulama tentang amalan yang berlaku penyengutuan. Di dalam orang panggil penyerahan amal itu kepada Allah dan juga yang lainnya. Jadi begitu ada tiga pandangan, maka salah satu daripadanya memilih oleh Ibnu Abdissalam, Ibnu Abdissalam, Izzuddin Ibnu Abdissalam itu seorang ulama yang sangat syedid, tegas dalam kitab akidah tauhid, dalam kitab fiqh pun nama dia banyak orang panggil dititipkan dalam menyatakan pandangan-pandangan. Dan kebiasaannya pandangan Ibn Abdissalam itu dia terik, orang panggil syedid, berbanding dengan ulama-ulama lain. Dan seperti inilah juga dalam soal ikhlas ini tentang ada campuran. Jadi dia digelar sebagai sultan ulama. Kalau Al-Imam Syafi'i mana sultan a'immah, mana Ibn Abdissalam kerana keberaniannya dan ketegasannya, begitu beliau digelarkan sebagai sultan ulama. Jadi pandangan Ibnu Abdissalam ataupun Izzuddin, mana Izzuddin Ibnu Abdissalam, bahawasanya dengan dan lainnya tu yang menyokong pandangan dia akan bahawasanya tiada pahala baginya sekali-kali, tak ada pahala, makna tidak diiktibarkan ikhlas. Ikhlas itu adalah syarat qabulul amal, bukan sah amal. Sah ni perkara yang zahir dalam ilmu fiqh. Qabul ni sah juga, dia panggil sah pada batin. Sah pada batin itu dinamakan qabulul amal. Qabulul amal, diterima amalan kita oleh Allah Ta'ala itu yang melayakkan untuk kita tu menuntut janji-janji Allah Ta'ala. Jadi kalau amalan kita tidak makbul di sisi Allah Ta'ala, maka kita tak berhak untuk mendapat janji-janji Allah Ta'ala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi mana bagi Ibn Abdissalam dan juga pengikut-pengikutnya tidak boleh ada campuran sedikit pun sesuai dengan makna ikhlas itu sendiri. Maksudnya 100% mestilah lillahi ta'ala. Kalau ada 1% saja li ghairihi, kerana lainnya, maka tidak dinamakan ikhlas. Ikhlas itu syarat qabulul amal, syarat Allah Ta'ala terima ke amalan kita. Tu. Jadi kerana apa? Kerana ayat yang dalam surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir yang kita baca kemarin, berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ada harap, yang mengimpikan bahawa dia nak berjumpa dengan akan Tuhannya, maka dipersilakan dia melakukan amal-amal yang soleh, dan jangan sekali-kali dia syirik dengan ibadah akan Tuhannya itu akan sesuatu, akan seorang, akan sesuatu. Jadi berdasarkan kepada ayat ni, maka tidak boleh ada sedikit campuran pun. Begitu. Yang difahamkan oleh Ibn Abdissalam. Maknanya kalaulah ada kerana lain daripada Allah Ta'ala dalam pelaksanaan amal kita itu, maka tidak dikatakan amal itu sebagai amal yang khalis, amal yang ikhlas. Mana bermakna dia tidak akan dapat pahala dengan sebab amalan itu. Sebab untuk mendapat pahala setengah daripada qabulul amal itu ialah istihqaqu, mana-mana istihqaq, berhak kita tu untuk mendapat pahala, dan itu termasuk dalam janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibn Abdissalam memilih tidak ada pahala baginya sekali-kali. Maksudnya tidak diiktibarkan, tidak kebilangan amalan itu dalam amal yang ikhlas. Itu pandangan Ibn Abdissalam. Jadi kalau pandangan ini kita nak terapkan kepada seumumnya umat Islam,
Jawab dia gak ni, tak berapa orang lah, tak ramah lah, boleh hitung dengan jari lah ni. Maka dengan sebab itulah Al-Imam Ghazali, seorang yang begitu, orang panggil melihat kepada kesesuaian, kemunasabah orang panggil manusia seumumnya, dan memilih Ghazali, Al-Imam Ghazali Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, bahawasanya dengan iktibar ba'ith, yakni sabab yang membangkitkan, itu ba'ith kepada yang membangkitkan kepada amal itu. Apa dia? Ba'ith yang membangkitkan kepada amal itu lillahi ta'ala li ghairihi. Jadi tafri'nya, maka jika adalah yang terlebih banyaknya yang membangkitkan itu, yakni ba'ith, dan bahasa Arabnya dipanggil ba'ithun. Kita mengaji Minhajul Abidin tu makna aqabatul ba'ith, perkara yang membangkitkan. Jadi yang menjadi faktor kepada melaksanakan ibadat itu apa dia? Kalaulah yang terlebih banyaknya ialah pekerjaan agama lillahi ta'ala, lil thawab, kerana nak dapat pahala Allah Ta'ala, nak syurga Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala ijlala lillahi subhanahu wa ta'zima lillahi subhanahu wa ta'ala, itu mengikut martabat dia martabat ikhlas itu. Jadi kalaulah yang membangkitkan pekerjaan agama itu yang terlebih banyaknya ialah kerana Allah Ta'ala, maka dapatlah baginya pahala dengan qadarnya. Misal kita katakan bahasanya lillahi subhanahu wa ta'ala 90%, 40%-nya ialah lid dunia, lil makhluk, kerana makhluk, kerana dunia, maka dia akan dapatlah pahala qadar 90% itu. Mana ikhlasnya dikira sebagai 90%. Contohnya kalau 70 lah, 90 lah. Asalkan terlebih banyak ba'ithnya ialah lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang membangkitkan itu ialah kerana ridha Allah, kerana janji Allah Ta'ala, dengan maka dia akan dapat dengan qadarnya. Atau adalah yang terlebih banyaknya ialah pekerjaan dunia, kerana dunia tu lebih banyak daripada kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ialah yang melibatkan pekerjaan agama. Adapun pekerjaan dunia sepertilah kita belajar. Ini adik kakak kena faham. Kita belajar ilmu Islam, kita hantar anak-anak kita belajar ilmu Islam, ilmu agama, dia berbeza dengan belajar ilmu dunia. Belajar ilmu dunia hantarannya ialah untuk dunia. Kalau anak-anak kita yang belajar di sekolah, yang belajar ilmu dunia, matlamaknya ialah untuk orang panggil dunia, untuk mendapat hazzud dunia, itu tidak mengapa. Dia berbeza. Sesuatu yang baik, yang tinggi itu, yang mulia itu, risiko dia juga akan jadi tinggi. Itu yang kita kena faham. Sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, masjid, suatu tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, melakukan kebaikan padanya, berarti berganda pahalanya. Tapi kena ingat, kalau melakukan dosa juga berganda-ganda dosanya. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para muallimin, para du'ah, yakni para da'i, alim ulama, begitu dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan sebab ilmu mereka, ilmu Islam mereka, ilmu agama mereka. Maka apapun amal yang dilakukan oleh mereka, Allah Ta'ala beri harga yang sangat mahal berbanding dengan orang yang tidak seumpama mereka. 2 rakaat mereka saja boleh saja lebih baik, lebih bagus, lebih afdal daripada 100 rakaat orang yang lain. Tetapi barang diingat, seorang yang alim ketika melakukan sesuatu dosa, walaupun dosa itu dosa kecil sekalipun, dia tidak akan jadi kecil, dia akan jadi besar. Sesuatu yang tinggi nilainya, mulia harganya, risiko dia juga adalah sangat tinggi. Sebab itulah maknanya masa-masa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hari Jumaat, hari raya, bulan Ramadan, gandaan pahala paling tidak, paling minimum 70 kali ganda. Itu ada hadisnya.
Itu paling tidak 70 kali ganda setiap amal yang kita buat. Satu amal sunat kita buat dalam bulan Ramadan seperti amal fardu di luar Ramadan. Satu fardu kita buat dalam bulan Ramadan seperti 70 fardu. Kamin ada sab'ina mana fardun. Itu yang paling minimum. Bukan boleh jadi sampai 100 kali ganda. Itu bergantung. Tapi kena ingat, kalau kita melakukan kebaikan, kebajikan, ibadat mendapat gandaan pahala yang sangat banyak di dalam bulan Ramadan. Kalau melakukan dosa pun samalah juga. Dosanya akan jadi berganda-ganda juga. Jadi belajar ilmu Islam, belajar ilmu dunia, nak kepada harta benda dunia, nak kepada itu tak mengapa. Tetapi belajar ilmu Islam niatnya ialah mestilah untuk kerana Allah, kerana akhirat. Dia tak sama. Sebabnya orang panggil orang yang menuntut ilmu Islam ini begitu dijanjikan dengan kedudukan, darajah, maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu agama itu hantarannya untuk agama. Ilmu akhirat hantaran akhirat. Dihantarkan dia ialah untuk akhirat. Jadi ia berbeza dengan ilmu dunia. Jadi kalau anak kita yang belajar ilmu Islam secara khusus, maka kita kena, orang panggil kita kena tahu. Kita sendiri ibu bapa pun kadang-kadang ibu bapa misalnya hantar anak belajar tahfiz umpamanya. Maka kita ni nak motivasi anak konon-kononnya misalnya. Lalu kita menunjuklah ikon-ikon ataupun orang yang telah berjaya, maksudnya boleh jadi orang panggil jadi masyhur, antaranya ini yang kita akan sentuh lepas pada ini. Nak jadi popular, tarikkan kepada dia supaya dia tu bersungguh-sungguh belajar. Maka kita tunjukkan tokoh-tokoh yang terkemuka, yang jadi popular, jadi masyhur, dan supaya anak kita juga boleh orang panggil mengikuti jejak langkah ini. Yang kemarin saya sudah tegaskan, jadi popular itu tidak salah. Ulama-ulama kita yang silam dan yang sekarang pun mereka itu semuanya popular, makna terkenal, masyhur. Yang salah ialah kita belajar itu tujuan dia untuk jadi popular. Itu salah. Mana kita menjadikan orang panggil agama ini sama ada belajar ke, berdakwah ke, mengajar ke, itu tujuan untuk menjadi popular. Itu yang tak betulnya. Para a'immatil muslimin, para imam-imam, ulama-ulama dulu, mereka bukan nak jadi terkenal, tetapi kerja mereka, usaha dakwah mereka, taklim mereka, menulis kitab mereka itu menjadikan mereka jadi terkenal. Dan mereka tidak ingin pun jadi terkenal, tetapi tidak boleh dielak dah. Bila kita bekerja, terlibat di dalam bidang dakwah, mengajar, menulis, apa-apa saja, maka kita sudah tentu mendapat perhatian manusia. Dan kita mendapat perhatian manusia, tujuan dia ialah untuk menjelaskan kalamullah dan maqalatur rasul. Tujuan dakwah itu ialah memanggil manusia. Jadi bila kita jadi juru panggil manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentulah orang akan mengenali kita. Jadi terkenal, jadi popular itu tidak salah. Yang salah kita tu nak jadi popular dengan kerja-kerja agama ini. Baiklah, Imam Ghazali dia kata ikhlas ini kalau berlaku penyekutuan di dalam melakukan amal, dia panggil syirik di dalam ibadat, bukan syirik dari sudut akidah, tidak. Syirik akidah tu makna jadi kafir betul-betul. Ini syirik di dalam melakukan ibadat, nama dia tidak ikhlas. Ini dia panggil syirik khafi. Tidak ikhlas itu makna syirik khafi, yakni dia panggil syirik di dalam ibadah. Syirik dalam ibadah maksudnya kita melakukan ibadah itu bukan hanya untuk Allah Ta'ala sahaja. Al-Imam Ghazali dia melihat kepada ba'is yang mana lebih banyak. Kalau banyak lil akhirah lillahi subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dapat pahala dengan sekadar banyaknya itu. Kalau 60% lah kalau kita boleh buat itu sebagai takribul fahmi, untuk mendekatkan faham kita. Jadi kalau banyaknya ialah pekerjaan dunia, tujuan dianya ialah untuk mendapat dunia, maka tiada pahala baginya.
Contohnya begini, banyak kalau kita nak sebut. Contohnya kalau misalnya semaya jenazah, semaya mayat. Biasanya selepas daripada sembahyang itu, orang yang semaya itu akan diberikan sampul. Sampul itu sudah maklum dah. Jadi contoh yang paling mudah kita nak sebutnya begini bahasanya, kalaulah orang yang sembahyang mayat itu lebih banyaknya dia sembahyang mayat itu kerana kesian belah dia kepada orang mati, nak tolong orang mati itu kerana persaudaraannya dengan makna nak tolong kerana lillahi ta'ala, lebih banyak nak ke sampul surat tu ada juga dalam hati. Mari kita juga tapi yang lebih banyaknya ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dapat pahala dengan sekedarnya itu. Adapun tentang sah tidak sah itu tidak melibatkan ikhlas. Sah dari sudut zahir. Sah dari sudut zahir itu lain. Ini sah dari sudut batin. Sah dari sudut batin itulah yang dikatakan sebagai ikhlas. Apa saja pekerjaan kamu, bawa orang mana buat travel, bawa orang pergi haji, bawa orang pergi umrah pun sama juga. Kerana di situ dia ada suatu perkara yang sangat jelas tentang orang panggil tasyrik, tentang orang panggil percampur, maknanya tentang gharar. Sudah itulah orang meniaga dia nak keuntungan. Jadi itu perlu setiap orang, semua orang yang mengajar, seperti kita mengambil realiti orang yang mengajar di tempat kita sekarang. Orang yang mengajar di masjid-masjid, mereka juga akan diberi sagu hati. Jadi ini saya suka sebut benda ni supaya untuk mengingati diri saya sendiri. Untuk menegur diri kita sendiri supaya kita teringat. Pelajaran ni supaya kita teringat. Kita baca, kita sengaja mengajar kita tasawuf seperti Minhajul Abidin, kerana itulah yang boleh menjadi tambih penegur-penegur kepada kita sendiri. Orang beriman itu al-mu'minu kal mir'ah, seperti cermin. Itu asalnya. Orang beriman dia seperti cermin, maksudnya orang beriman ni dia boleh menyelamatkan orang beriman yang lain. Tapi oleh kerana orang beriman sekarang dia tidak berfungsi, tidak berperanan, kita jadi takut nak meneguri orang Islam yang melakukan kesilapan. Kita takut dia marah. Tapi akhirnya dia yang mana merana lah kalau dia tu semaya dengan tak betul sampai akhir hayatnya macam mana. Kita kena menyelamatkan dia. Orang beriman sepatutnya berperanan untuk memperbaiki orang beriman yang lain dengan cara yang terbaik lah. Maka dengan sebab itulah kita kena ada cara-cara macam saya baca kitab-kitab tasawuf. Kerana kitab tasawuf itu kitab-kitab yang membicarakan soal hati dan juga tentang soal ikhlas, riya, ujub. Yang itu akhirnya akan menjadi peringatan-peringatan kepada kita. Orang mengajar, mereka dapat sagu hati, diberi sagu hati, diberi sampul, diberi hadiah, diberi pemberian daripada tidak cukup dengan maknanya yang disediakan oleh pihak masjid. Perorangan, orang panggil orang-orang perorangan pun ada yang memberi pemberian, yang membuat kebaikan. Jadi itu tarikan, seronoknya kita dapat banyak. Jadi bagaimana kita kita berdakwah suatu kerja yang sangat mulia, mengajar manusia tentang agama. Tapi ada cabarannya. Itu kita kena peka, jangan perasa, jangan kata kita ni kita tak ada kita ni ikhlas, kita ni tak riak. Jangan. Itu bukan dakwi. Ikhlas itu adalah penilaian daripada Allah Ta'ala, bukan kita sendiri yang menilai diri kita ikhlas ataupun tidak. Dengan sebab itu tidak perlu kita mendakwa kata kita ni ikhlas. Ini kalau kita misalnya contoh kita kata ni, kerana kita tak faham konsep ikhlas, makna ikhlas sendiri. Ni budak muda, budak laki-laki, budak muda dia tolonglah budak perempuan. Adalah budak perempuan tu motor dia mampu kalau misalnya jadi budak lelaki-lelaki dia tolong. Selesai daripada dia tolong, dia kata saya tolong awak ni ikhlas, dia kata ikhlas hati. Gapo dia ikhlas dia faham kada makna ikhlas tu. Budak jatuh muda dia tolong budak tino muda juga. Dia kata saya tolong awak ni dengan ikhlas hati. Kita meragui ikhlas hatinya sebab dia faham ke tidak ikhlas itu. Ikhlas itu kita melaksanakan amal apapun ialah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah baisnya yang lebih banyak adalah bais ini perkara yang membangkitkan untuk melakukan amal itu ialah lid dunia li ghairihi,
kerana dunia, kerana lainnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak berhak untuk mendapat apa-apa pahala daripada amal yang dia buat. Itu pandangan Imam Ghazali. Dan jika bersamaan keduanya, nescaya gugur keduanya. Sama banyak, yakni 50%-nya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, 50-nya ialah kerana lid dunya li ghairihi. Jawab dia telur ayam juga. Gugur kedua-duanya. Jadi pandangan Imam Ghazali, untuk kita mendapat pahala, untuk diiktibarkan bahasanya amal kita itu adalah amal yang ikhlas, mestilah orang panggil lebih banyak kerana Allah Taala daripada kerana lain. Jadi kalau kita melihat kepada pandangan ini adalah sangat munasabah. Di antara kita semua, kerana kehidupan kita zaman sekarang, kehidupan yang sangat rencam, kehidupan yang terlalu orang panggil, dia panggil zaman, dia panggil maddiyah ghalabah. Maknanya al-aghlabnya ialah maddiyah. Yang dominannya dalam kehidupan kita sekarang ialah maddiyah. Maddiyah ni material, benda. Jadi cabaran untuk kita nak jadi ikhlas itu akan jadi lebih susah. Kemarin ada saya sebut, kita melihat tok-tok guru kita tu begitu, mereka zaman-zaman dulu sekitar tahun, kita ambil lah yang paling dekat sekitar tahun 80-an, 90-an, guru-guru kita ni, mereka tidak ada apa-apa keinginan nak miliki kereta besar ke, kereta mewah ke, nak tukar kereta, tak ada. Nak pakai jangan, tak ada. Tidak seperti mana kita sekarang ni, ustaz-ustaz sekarang ni, kita terdedah kepada kehidupan begitu. Maka kita kena backup. Maksudnya kita kena jelas apa pun yang kita usahakan, jelas itu sebagai wasilah untuk sampai kepada matlamatnya apa dia. Jadi apapun dunia sekaya mana sekalipun kita, tidak akan menafikan makna zuhud kalau kita berbicara tentang zuhud. Kerana zuhud itu bukan maksudnya tidak ada harta semata, tetapi ialah pergantungan hati dengan harta tu tidak ada. Tidak iktimak kepada mata benda dunia. Tetapi sebagai orang panggil umat Islam ini, dia ada orang panggil mesti orang panggil duduk pada pelbagai posisi dan tempat untuk menyempurnakan Islam. Sebagai contoh, kita katakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Mereka ini terdiri pada orang yang kaya Sepertilah Abdurrahman bin Auf, kekayaannya bukan untuk dirinya, bukan untuk kemewahan dirinya. Kekayaan Abdurrahman bin Auf itu kalau kita nak cerita tu jadi panjang cerita pula. Cukup kita menyebut tersangat kaya. Tetapi usahanya untuk apa dia? Li'la'i kalimatillahi liyal ulia, untuk meninggikan kalimah Allah Taala. Maka dengan sebab itu kita kena jelas apa pun yang kita lakukan. Kita bergaul dengan manusia, jawatan, sijil, apa pun, biarlah kita benar dengan Allah Taala, itu sebagai wasail. Dan tentang keikhlasan seorang itu kita tidak boleh pertikaikan, kerana benda tu rahsia di antara hamba dengan Tuhannya. Kita tak boleh mengatakan dia tak ikhlas, tak boleh, sebab itu rahsia di antara seorang hamba dengan Tuhan. Tapi peringatan untuk kita, apapun kerja yang kita lakukan, kita belajar baik, kita beramal ibadat baik, kita mengajar baik, dan kita menjadi pengatur. Ada orang yang menjadi mengatur ustaz-ustaz mengajar. Jadi adanya pengatur cara ini memudahkan kelancaran perjalanan dakwah. Masuk masjid-masjid, telefon kepada dia, mana Haji, kita masjid kita ni ustaz yang jadualnya itu mengajar, dia tak boleh mengajar, dia ada masyarakat. Telefon ke dia, dia pun dia boleh cari, sebab dia menjadi pengatur. Dia tak boleh mengajar, tetapi dia mengambil bahagian dari sudut mengatur para asatiz, para muallimin untuk mengajar. Itu satu medan juga, satu bahagian juga di dalam dakwah. Jadi maknanya yang mempertemukan di antara para asatiz, maksudnya mempertemukan sehingga mereka ini berkenalan dan akhirnya berlaku orang panggil perbincangan memberi manfaat. Jadi makna siap daripada kita lihat kebolehan kita untuk memberi sumbangan kepada Islam itu apa dia. Jadi maksudnya ialah orang-orang maknanya dia banyak peringkat. Kalau kita nak sebut itu, posisinya makna banyak. Asal kita memainkan peranan kita mengikut posisi kita. Maka makna setiap orang itu peranannya berbeza-beza mengikut tempat dia dan kedudukan dia. Jadi apa pun yang kita lakukan itu, mestilah orang panggil kita kena usahakan yang terbanyak gharaknya ialah kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mengikut pandangan
mana Imam Ghazali ni asalkan lebih banyak lillahi ta'ala. Walaupun ada juga lid dunia, nak kepada dunia tu ada juga, nak kepada ghairihi tu mana makhluk ada juga, tetapi yang ghalabahnya, yang menangnya, yang dominannya ialah lillahi subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dapatlah dengan qadar itu. Tapi kalau sama banyak jawab dia gugur kedua-duanya, tak dapatlah pahala dan tidaklah diiktibarkan ikhlasnya. Dan kalam Ibn Hajar Al-Haytami, Ibn Hajar ada dua, Ibn Hajar Al-Asqalani itu ulama hadis dan juga bermazhab Syafi'i, dan ulama mutaakhirin itu kalau Ibn Hajar Al-Asqalani sebelum daripada Imam Nawawi ini ulama mutaakhirin dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Ibn Hajar Al-Haytami dia sebut di dalam Hasyiah Idah cenderung kepada dapat pahala dengan qadar qasad mutlaqan. Tu dia. Jadi pandangan ini agak lebih luas dan agak longgar. Kalau Iz bin Abdul Salam tu agak sempit dan agak terik. Pandangan Ibn Hajar Al-Haytami nampaknya begitu sangat longgar. Asalkan ada qasad lillahi subhanahu wa ta'ala mutlaqan. Mutlaqan tu macam mana? Tak kira sikit banyak. Kalau ada 10% sahaja lillahi subhanahu wa ta'ala, 90%-nya kerana selain daripada Allah Ta'ala, dapatlah dengan qadarnya, yakni 10% itu pandangan Ibn Hajar Al-Haytami. Pandangan ini adalah berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala yang kita biasa dengar. Ayat ini dibacakan, kita sendiri pun juga membacakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang beramal banyak mana misqala dzarratin, misqal mana seberat zarah, sebesar zarah, seberat zarah, maksudnya terlalu kecil, terlalu sedikit, sebesar biji sawi kata orang, terlalu kecil sangat khairan, barang siapa yang melakukan sekadar seberat zarah saja, sebesar zarah saja akan kebaikan, ya roh, nescaya dia dapat melihatnya, yakni balasannya di akhirat kelak. Maksudnya ikhlas juga adalah sebahagian daripada amal. Faman ya'mal, maka barang siapa yang beramal, maka amal itu ada dua, amal zahir, amal batin. Maka ikhlas itu juga termasuk dalam amal, namun dia ialah amal batin. Jadi maksudnya kalau ikhlas sikit dapatlah juga, tapi qadarnya sedikit. Jadi maknanya dia bukan, jadi tiga pandangan ini maksudnya dari segi sudut kita, bukan maksudnya untuk kita ni nak pegangi ataupun beramal, tidak cuma kita melihat pandangan Iz bin Abdul Salam tu sangat terik. Bagi kita orang awam ini nak mencapai 100% dengan tidak ada campuran sedikit pun kerana selain daripada Allah Ta'ala itu agak hampir-hampir mustahil ataupun terlalu jauh. Kerana bila kita belajar kitab tasawuf di sana, maknanya lah ada kedudukan darajat manusia tentang hubungan dia dengan Allah Ta'ala, makrifahnya, amalnya. Jadi kalau bahagian orang ramai ini biasanya dia ambil kelas ketiga lah, kelas ekonomi. Dia ikhlas, dia ada 3 kelas. Takut kepada Allah ada 3 kelas, harap kepada Allah Ta'ala ada 3 kelas, tawakal ada 3 kelas. Kebanyakan 3 kelas. 3 kelas yang ketiga kelas ekonomi lah. Jadi kita ni kalau berakhirat, hok ramai-ramai kita umat ni, makna kita ambil kelas 3, kelas ekonomi. Kalau hok dunia baru first party, makna kelas pertama kita ambil tu. Jadi tak apalah ada pandangan begitu. Walau macam mana pun, kalau kita mengikut pedoman yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul umur awsatuha, pertengahan itu adalah yang terbaik. Jadi pandangan Imam Ghazali meraihkan dua belah pihak. Satu pihak mana orang-orang yang kelas yang tersendiri, maksudnya yang mempunyai kedudukan yang tinggi, pencapaian dalam agama dari segi imannya, makrifah itu pencapaian yang tinggi itu dari sudut itu, dari sudut orang panggil makrifahnya, imannya, amalnya. Dan juga meraihkan orang-orang bawahan, manusia-manusia yang agama. Asalkan kita tu lebih banyak kerana Allah Ta'ala. Ni pun bukan mudah, kena cawak kotel kata orang Kelantan. Nak jadi gharak tujuan kita melakukan amal itu kerana Allah Ta'ala tu lebih banyak daripada kerana lain.
hak ni pun habis ring. Ni bukan mudah. Sebab kehidupan kita hidup, orang panggil dalam dunia yang saya sebut dah ni, pengaruh yang besar sekarang ialah madiyah, kebendaan. Jadi semua di sekitar kita, di sekeliling kita ialah tentang benda-benda madiyah. Jadi dengan sebab itu orang panggil munasabahlah pandangan Al-Imam Ghazali itu. Jadi musuh kepada ikhlas itu selesai. Itu intaha muallif. Kemudian ikhlas ini dia ada musuh dia. Musuh yang paling untuk kita tahakkuk. Untuk kita tahakkuk. Kemarin ada orang tanya, gapo dia agak tahakkuk tu. Kita sengaja sebutkan istilah ni, istilah agama tu biar kita biasa dan kita faham dia. Tahakkuk, tahqiq daripada perkataan yang sama. Tahqiq maksud kita mentahakukkan. Tahakkuk ni dah jadi mantap. Mantap. Kalau bahasa Kelantan dia panggil kemah keming. Tu. Ya, ulama-ulama ni dia panggil ada ulama al-muhaqqiqun, muhaqqiq. Mana ulama yang mantap dengan keilmuannya. Dia ada juga ulama yang mutasamihin, bermudah-mudah. Tanyalah apa soalan pun jawab belakang. Mana bermudah-mudah, dia bermudah-mudah. Jadi orang yang warok, mana ulama yang warok, dia begitu sangat teliti dan amat-amati, dan dia mentahqiqkan ilmu dia. Bila mentahqiqkan ilmu dia, maka dia akan jadi tahakkuk. Itu. Mengikhlaskan amal kita berusaha mengikhlaskan hati kita. Ikhlas maksudnya mengosongkan hati kita daripada campuran. Maka hati kita akan jadi khalis. Khalisu makna kosong daripada campuran. Amal itu akan jadi khalisun lillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu ialah kita mengikhlaskan, makna mengosongkan daripada campuran. Jadi tahakkuk, apa sana? Tahakkuk orang panggil gorok kita tu kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Tahakkuk maksudnya kemah keming, teguh. Tu makna tahakkuk. Mentahqiqkan tu makna usaha kita nak tahakkukkan dia. Dia ambil daripada perkataan hakun. Tahakkoko, ya tahakkukan tahakkuk. Begitu juga haqqaqo jadi tahqiq, menjadi tahakkuk. Ambil daripada haqqo. Hakun makna sebenar, yang ini mensebenarkannya. Makna sebenar tu makna sengoti, sungguh. Makna tahakkuk maknanya teguh, mantap, kemah keming. Dia panggil. Oh kemah demo kemah. Makna orang respon kemah demo demo sebutkan dia kemah molek tak boleh nak ogeh dah. Kemas macam tian yang ditanam ke dalam bumi. Tian yang ditanam ke dalam bumi, kalau kita tanam itu toho-toho, makna dia tidak kemas. Dia tidak rasih, teguh. Macam kita zaman kanak-kanak dulu. Zaman kanak-kanak dulu, dia suasana kampungnya dulu tidak ada pagar-pagar rumah. Begitu kanak-kanak yang bermain-main tu di bawah rumah orang pun main-main, nusuk main macam-macam lah. Dan zaman kita kanak-kanak dulu tu temu pada asalkan kawasan lapan tu buat orang panggil padang permainan bola. Jadi yang kita yang namanya kanak-kanak ini sifat sabarnya kurang. Jadi bila temu pada molek tu mulalah sibuk kita tu nak jadikan dia sebagai pada bola. Jadi begitu kena ada tiang gol, kena ada gol. Jadi begitu orang panggil dah jumpa pada molek saat itu makna kita ramai-ramai orang panggil budak-budak kampung jadi sebahagiannya cari buluh nak buat tiang gol dan sebahagian makna gali luban untuk bubuh tiang gol itu. Sebahagiannya bermain dah sambil-sambil dah duk bermain dah. Jadi yang lain-lain kawan-kawan dah bermain. Jadi yang buat kerja ni jadi tak sabarlah nak main juga. Jadi begitu digalinya tanah tu tidak begitu dalam. Lalu diletaklah buluh sebagai tiang gol itu. Jadi masing-masing memberi tak apa dah tak apa dah. Kemah dah. Kerana hati dia tu duk nampak dah nak main bola ni. Orang lain duk main dah. Iyalah benda tu diam, maknanya ketika tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tidak kena orang panggil sepakkan bola, tidak terkena orang yang merunggar tepuh dia, langgar dia, memanglah dia tetap. Tapi dikala terkena sepakkan bola, dia jadi sengit.
Bila lama-lama akhirnya dia tumban. Tapi kalau digali secara sangat dalam kepada satu tahap, kalau diujikan dia, maksudnya bila di sepak bola ke arah kena dia dalam jarak yang dekat, dia tidak terkesong, tu. Barulah dia teguh. Jadi rasikhah itu maksudnya ialah tahakuk. Tahakuk tu maksudnya bila kita tanam tiang, contoh perbandingan, kita tanam tiang itu biar sampai dalam. Biar sampai dalam supaya dia berada pada tahap yang paling teguh, paling mantap. Sehingga kalau tiang gol saat ni disepakkan bola terkena kepada, maka dia tidak jadi sengit, dia tidak tergalih. Itu makna tahakuk. Jadi kefahaman kita itu biar tahakuk, perbuatan kita biar tahakuk. Tahakuk maksudnya lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala tu biar sungguh, biar semati, biar orang panggil teguh, biar mantap, biar kemah. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu lebih banyak. Baiklah, sekarang kita nak sebutkan untuk tahakuk. Kita sebut saat ni untuk tahakukkan kefahaman kita dan tindakan kita pada satu-satu perkara, kita kena bebaskan dia, kita kena bersihkan dia, merdekakan dia daripada lawan-lawannya, unsur-unsur yang melawan akan dia. Kalau akidah tauhid lawan dia tasyrik, maka kita belajar akidah tauhid dalam masa yang sama kita kena belajar juga tasyrik. Barulah mantap kefahaman kita tentang tasyrik. Dalam misalnya dalam hukum tajwid umpamanya, kita belajar dalam bab tajwid umpamanya ikhfa umpamanya. Bagaimana ikhfa? Begitu ada takrifannya. Maka untuk tahakkuk pelaksanaan hukum ikhfa itu mestilah jangan ada unsur-unsur hukum yang lain seperti izhar ke iklab ke berapa, jangan ada. Jadi maksudnya untuk tahakkuk satu-satu perkara dari sudut kefahaman kita, makna kita kena tahu gulawe dia, kena tahu lawannya apa dia. Jadi ikhlas, kita nak memahami ikhlas dan nak tahakkukkan mana ikhlas pada diri kita dalam melaksanakan amal itu bagaimana. Kita kena tahu lawan-lawan kepada ikhlas. Lawan-lawan dia tu banyak. Maka menafikan lawan-lawannya itulah yang akan mentahakukkan makna ikhlas. Menafikan lawan-lawan kepada tauhid, maka barulah jadi tahakuk makna tauhid pada diri kita. Kalau kita tidak tahu perkara-perkara yang melawan kepada tauhid, maka dalam akidah kita tentang sahnya akidah kita, yakni tasyriknya, ta'til Tuhan tidak ada. Jadi kalau kita tidak tahu lawan kepada sesuatu perkara itu, kita tidak mungkin akan jadi tahakkuk, jadi mantap kemah kemin dengan suatu perkara. Maka untuk kita tahakukkan, untuk kita terapkan makna ikhlas ini secara tahakkuk, secara mantap, secara kemas, maka kita kena mengenali juga lawan-lawan kepada ikhlas. Maka Ibnu Athaillah di dalam kitab hikam dia, Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan bahwasanya musuh yang paling utama kepada ikhlas itu adalah asyuhrah. Asyuhrah, kemasyhuran, popularity, glamour, soho. Itu musuh utama kepada ikhlas. Sebab apabila seorang itu dah jadi popular, jadi masyhur, maka kecenderungannya untuk melakukan apa-apa sentiasa sahaja berandalkan kepada penilaian daripada manusia. Nak pakai pakaiannya yang macam mana, maksudnya kena memuaskan hati manusia. Kita sentiasa akan memikiri apa kata orang, sebab kita orang yang terkenal. Tu. Jadi terkenal, sekali lagi saya tegaskan, ini kita kena faham supaya kita tidak bersalah sangka. Nanti kita menuduh yang bukan-bukan baru. Oh, si anu ustaz itu popular itu dia tak ikhlas. Jangan. Bukan begitu. Saya katakan tadi bahawasanya populariti itulah musuh yang paling utama kepada ikhlas. Maksud yang menjadikan kita jadi sukar untuk jadi ikhlas. Tetapi tidak bermakna orang-orang yang terkenal, orang yang popular itu mereka tidak ikhlas.
Sekali lagi saya tegaskan bahasanya ikhlas itu adalah rahsia sir antara bainal abdi wa rabbih. Rahsia di antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi kita tidak boleh mencampuri urusan seorang hamba dengan Tuhannya. Kita tidak boleh menuduh. Malaikat orang panggil begitu, perkara itu begitu sangat menonjol. Tu. Jadi seorang yang terkenal tak boleh kita katakan dia tidak ikhlas. Yang tidak bolehnya, yang salahnya kita tu menghendaki popular, nak jadi soho, nak glamour dengan kerja agama ni. Kalau niatnya begitu. Tapi masih lagi dalam pertimbangan pandangan yang tiga tadi. Itu jangan lupa. Pandangan tiga tadi, yang pertamanya jangan ada campuran sedikit pun. Pandangan yang kedua, Al-Imam Ghazali, biarlah ba'is kerana Allah, kerana akhirat itu lebih banyak daripada ba'is, perkara yang membangkitkan melakukan amal itu, daripada pihak dunia dan juga makhluk. Tu. Begitu. Bahawa kita tu jangan mudah nak menuduh orang tidak ikhlas. Kita melihat Pak ustaz-ustaz kita, para da'i kita yang masyhur, yang popular, jangan kata mereka tidak ikhlas. Kerana kita tak tahu hati mereka. Boleh jadi mereka boleh menjaga hati mereka. Soalnya jaga hati. Kita kena jaga hati kita. Sebagaimana sebelum daripada ni ada babu tahdus bin ni'mah. Berhati-hati. Bab bercakap-cakap dengan nikmat Allah Ta'ala. Kita memberitahu nikmat yang kita dapat. Kejayaan kita, kejayaan anak kita. Tak mengapa bercakap begitu, tapi kena jaga hati. Jangan sampai kepada iftikhar, nak menyahu, nak bermegah-megah dengan orang maksudnya. Nak menunjuk kata dia tu lebih baik, pandai orang panggil mendidik anak berbanding dengan orang lain. Tu misalnya begitu. Jadi bercakap tentang kelebihan diri itu tidak salah, tidak ada salahnya. Malaikat hati, peranan hati. Sebab itulah kita kena belajar ilmu tasawuf, itu penerusan kepada ilmu akidah tauhid. Supaya kita tu boleh jaga hati kita. Setinggi mana pun kita naik, tetap saja tawaduk, tadarruk. Semakin tinggi kedudukannya, pencapaiannya, dia semakin jadi tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau macam itu tidak mengapalah. Kebanyakannya kita ni bila dah jadi tinggi kita lupa diri. Kita ingat itu pencapaian kita, kehebatan kita, biso kita, teror kita. Itu habislah kalau lagi tu. Jadi musuh kepada ikhlas yang nombor satunya ialah asyuhrah. Syuhrah makna popularity. Jadi popular, jadi terkenal, jadi sahur, itu tidak salah. Kita buat kerja agama untuk menjadikan kita masyhur sebagai wasilah untuk kita jadi popular. Itu yang salahnya. Tu. Qala muallif rahimahullah taala, kita masuk semula di dalam kitab yang mana kita berbicara tentang apa dia? Tentang tanda-tanda agama. Jadi tanda agama seorang itu makna tahakkuknya agama Islam pada diri dia. Sekali lagi saya sebut tahakkuk sebab kemarin ada orang tanya makna tahakkuk tu apa dia. Tu. Jadi seperti tadilah. Jadi untuk tahakkuk dia tu sebagai beragama dengan agama Islam ini, dia kena ada tanda. Tapi tak semestinya tak ada tanda tidak beragama, bukan. Dia panggil jadi kurang. Adapun tanda yang pertama waktu tak dapat tidak. Yang kedua benar kosa, sebagaimana telah kita bicarakan. Benar kosa. Yang ketiga, kita beralih kepada yang tiga. Tanda agama yang ketiga apa dia? Menyempurnakan janji. Iaitu mengerjakan segala yang disuruh, yakni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menyempurnakan janji. Mana janji? Janji antara kita hamba dengan Allah Taala. Kita pernah berjanji. Hanya kita tidak ada seorang pun daripada kita manusia yang mengingati peristiwa kita pernah membuat aku janji dengan Allah Ta'ala. Mana aku janji kita dengan Allah Ta'ala? Pada alam zuriyat. Ketika Allah Ta'ala menghimpunkan seluruh arwah manusia ini. Sekarang kita ni adalah gandingan, gabungan roh dengan jasad. Dengan itu kita dihantar oleh Allah Ta'ala ke alam ajsam, alam dunia ni. Kewujudan kita pada hakikatnya ialah sekali berlaku semua. Dalilnya ini. Cuma menzahirkan pada alam ajsam itu mengikut pergiliran masing-masing. Ada yang dizahirkan oleh Allah Ta'ala tahun 50,
tahun 60, tahun 70, tahun 80, tahun 2000. Tu. Tetapi kita dengan anak kita, dengan bapa kita, kita diwujudkan oleh Allah Ta'ala secara ruhinya adalah sekali serentak. Begitu seluruh manusia dalam bentuk arwah saja-saja, dalam bentuk roh saja, kewujudannya dalam bentuk roh saja-saja. Begitu Allah Ta'ala mengambil, aku janji daripada mereka. Mana ayat yang sangat terkenal, yang saya rasa mana adik kakak pun mana tahu ayat ini. Apa dia? Aku janji daripada Allah Ta'ala, itulah alastu bi rabbikum. Tu. Qalu bala. Adakah tidak aku ni ialah Tuhan kamu? Lalu qalu, berkata seluruh manusia dalam bentuk arwah itu, bala. Maka perkataan kita kata bala tu seolah-olahnya kita sign agreement dengan Allah. Aku janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita mengaku Allah Taala tu Tuhan, kita ni hamba. Maka pengakuan itu membawa kepada apa tuntutannya, yakni kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita berjanji dah. Tapi pernah tak kita ingat, pernah kita berada di suatu perhimpunan yang begitu besar, yang begitu Allah Ta'ala bertanya seumpama tadi? Tak ada siapa dia ingat pun. Lalu Allah Ta'ala tidak zalim. Allah Ta'ala turunkan Alkitab, Allah Ta'ala utuskan Rasul. Yang ketiga Allah Ta'ala berikan akal. Keempat Allah Ta'ala berikan basar. Kelima Allah Ta'ala berikan samuk, basar, penglihatan. Samuk, pendengar. Kita mendengar dengan melihat dengan basar, bukan dengan ain. Itu yang kita akan bahaskan. Tentang orang panggil sifat basar. Sebab ada orang lontarkan persoalan. Allah Ta'ala melihat, kita pun melihat juga. Jadi kalau melihat tu, tengok dengan putih mata. Dia kata lagu tu. Itu ada mereka ajukan soalan begitu. Padahalnya hakikat melihat tu bukan dengan mata, dengan kita makhluk ni pun bukan melihat dengan mata, bukan dengan ainun tu mana mata, tapi dengan basarun. Jadi kalau basarun itu dia bukan jisim. Jadi salah kalau Allah Ta'ala itu melihat dengan basar, dia bukan jisim, dia adalah sifat. Jadi itu yang mereka tak mau pecahkan, tak mau fahami. Akhirnya maknanya menyamakan. Ada Allah Ta'ala kita boleh melihat. Tu. Maknanya kalau tengok kat, maknanya peheh dia kat tengok dengan butir mata. Jadi Tuhan tu ada butir mata. Dia kata. Sama seperti kita lah. Tu. Itu dia tak faham. Tentang orang panggil melihat itu dengan apa dia. Jadi itulah dia panggil maknanya 5 perkara ni. Al-Quran, kita umat Muhammadiyah, Al-Quran Allah Ta'ala turunkan. Kemudian Rasul, segala maqalatul Rasul, akal yang sejahtera, basar, samuk. 5 perkara ini cukup untuk kita memperakui, ya sungguh kita pernah melakukan aku janji dengan Allah Ta'ala. Aku janji ini dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi itulah perjanjian kita. Jadi tanda agama yang ketiga ialah menunaikan, menyempurnakan janji. Mana janji? Hak tu. Apa janjinya? Iaitu mengerjakan segala yang disuruh. Itu adalah masuk dalam janji kita dengan Allah Ta'ala. Maknanya bila kita tidak mengerjakan apa yang diperintah, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya kita mungkir janji dengan Allah Ta'ala. Kita ingkar janji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak ada tanda agama. Orang panggil tidak bertanda dengan agama. Tu. Mana bila orang itu tak buat segala wajibat, melakukan muharramat, bergeluman dengan dosa. Jadi mana tanda agamanya? Tak bertanda lah dia nya. Tu. Itu makna yang ketiga. Yang keempatnya ketiadaan melampaui. Dia yang ketiga dengan empat ni kalau kira kan, kalau kita nak satu pun boleh juga. Yang keempat, ketiadaan melampaui sangkat. Sangkat itu diterjemuh daripada hudud, sempadan. Sangkat, sangkat tu bahasa itulah bahasa Kelantan Fatani panggil sakat. Tidak melampaui sangkat juga terkandung di dalam aku janji. Itu yang kita mengatakan qalu bala. Tu. Tadi dia panggil menyempurnakan janji, buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya ialah tidak melampaui sangkat. Hududullah, sempadan Allah Ta'ala itu al-muharramat, benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga
terkandung di dalam jawaban kita, bala boke engkaulah Tuhan kami. Jadi kalau Allah Ta'ala Tuhan, bagaimana? Wajib kita patuh kepada arahannya dan orang panggil tertegak daripada melakukan apa yang dilarangkan olehnya. Jadi melakukan benda yang haram itu nama dia apa dia? Melampaui sangka. Tu. Kita buat maksiat, kita buat benda yang haram, nama dia melampaui sangka. Jadi tanda agama tidak melampaui sangka, iaitu meninggalkan segala yang dilarangkan, sama ada yang haram ataupun yang makruh. Jadi meninggalkan yang makruh itu lebih lebih tahakuk lah lagi tanda agamanya. Tu. Sangka tu macam batasan. Batasan. Sebab tu dalam Quran dia panggil hududullah, tilka hududullah. Demikianlah hududullah, jangan kita melampaui hudud. Hudud tu makna sempadan, batasan dan istimal kita pun kita batasan agama, batasan adat dan kebudayaan kita ni. Melampaui sangka mana sempadan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Apa dia sempadan Allah Ta'ala? Al-Muharramat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya bila kita mengerjakan maksiat, melakukan mungkar, bermakna kita telah melampaui sangkat. Jadi bila kita melampaui sangkat itu, maka tidak ada tanda agama. Tu. Jadi iaitu maksud ianya ialah meninggalkan segala yang dilarangkan. Yang dilarang itu ada dua. Yang dilarang itu ada bil jazmi dengan jazam dan bi ghairil jazmi. Hok jazamnya lari jangan buat secara putus ialah haram, perkara yang haram. Larangan yang tidak putus ialah makruh. Jangan buat, tapi kalau buat juga pun tak berdosa. Itu tidak jazam, makna tidak putus. Jadi kita meninggalkan larangan yang haram, sempadannya hok betul-betulnya ialah haram. Hok makruh ni dia tak sampai sempadan lagi, tapi dekat dengan sempadan. Jadi kalau kita break, kalau misalnya kita break tu hok makruh, kita break dah, tak buat, maka nak terlajak sampai hok haram, itu adalah lebih selamatlah daripada yang haram. Kalau dekat-dekat hok makruh pun kita bergamuk, jadi nak break, payahlah nak break tu. Jadi akan jadi momentumnya akan menyebabkan jadi terlanjur masuk kepada kawasan yang haram. Jadi meninggalkan yang haram itu lazim makna mesti wajib. Meninggalkan yang makruh itu mentahqiqkan iman kita dan juga takwa kita. Tu tahqiq, mana tahaqquq, jadi tahaqquq. Tak sah kata yang haram, yang makruh pun tinggal. Bukan para aulia illah, para orang panggil orang warok bukan setakat yang haram, yang makruh, yang halal, yang mubahah. Hok tidak syubhat pun harus zahir, nyata, kata terang-terang benda tu halal ataupun harus mubahah pun mereka tinggalkan, melainkan qadrul hajah saja mereka ambil. Bukan setakat yang syubhat, yang makruh. Hak halal pun mereka tidak ambil sepenuhnya. Kerana takut jatuh dalam makruh, takut jatuh dalam syubhat, bukan takut jatuh dalam haram. Maka itu dia panggil tahakuk lah seorang itu dalam hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tahakuk maknanya mantap, mana kemah hubungi. Kita ni maknanya kita buat hubungan tu ada cara dia supaya kita jadi kemah molek hubungan kita ni. Maknanya mestilah ada usaha-usaha. Jadi kalau tidak ada usaha-usaha untuk memantapkan hubungan, dia akan jadi macam zaman kita sekarang ni. Yang namanya adik-beradik pun kita dah jadi sangat renggan. Kerana masing-masing buat hal diri di masing-masing, hal sendiri-sendiri. Kita jadi lebih rapat dengan orang lain. Sebab apa? Sebab kita tidak saling menziarahi, menghubungi, menanya kabar. Jadi walaupun adik-beradik sendiri sekalipun, bila dah terlalu renggan, lama tidak bersemuka, tidak menziarahi, lama tidak berhubung, tak tanya kabar, sehingga apa yang berlaku kepada dia, kepada anak-anak dia pun kita tahu, tapi kita dah jadi tak berapa nak kisah lah mana. Tak apalah, tak pergi melawat pun tak apa Sebab apa? Sebab kita rasa jauh. Jadi tak boleh begitu. Sebab hubungan kita sama-sama Islam, apatah lagi ada hubungan darah daging, kita kena dekatkan, kita kena mantapkan, kita kena tahakukkan. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala pun kena tahakukkan. Jadi hubungan kita dengan Allah Ta'ala jadi mantap, jadi teguh, jadi tahakuk. Manakala amal yang kita lakukan itu adalah ikhlas. Semakin banyak kadar ikhlasnya, kalau mengikut Imam Ghazali tadi,
Kalau Iz Ibn Abdul Salam jawab dia, puak kita ni tak jumpa dengan ikhlas lah. Nak 100% nak cari mana ni kelas kita ni, kelas orang panggil kelas kemaca, kelas tamada, makna kelas debek kodi iman. Iman kita tu kodi, yakin kita, ya yakin, tapi yakin kita tu rapuh. Ni, tidak mantap, tidak solid, tidak padu. Mana masih ada lagi lompan-lompan macam span itu, kita tengok besar bila kita ramas dia ni. Dia akan sebab apa? Karena jisim dia, jirim dia tu makna dia lompan-lompan ni, lubek-lubek ni. Tapi kalau umpama jisim batu ke apa ni, kita nak ramas tak boleh sebab dia solid, dia padu. Akidah kita lagu tu. Akidah kita kena tanam sedalam-dalamnya dalam hati sanubari kita, dalam tanah sanubari kita. Tanam akidah kita, makna kita i'tiqad Allah Taala tu wujud asa, mana kita biar kita i'tiqad tu maksud kita tanam itu seumpama tian, mana sebegitu dalamnya di dalam sanubari kita, sehingga dia menjadi rasih. Rasih tu kalau pohon kayu dia panggil akar tunjan. Akar tunjan tu maksudnya mantap. Pohon kayu setinggi mana pun dia tidak akan tumban sebab dia ada akar tunjan, menunjan di dalam hati sanubari kita. Biar mantap, barulah mari ribut ke hujan ke gempa bumi ke gapo pun, tsunami ke gapo, tetap saja pegangan kita itu tidak berubah, tidak teralih. Sekarang orang tidak ada pendirian, tidak ada pegangan. Dengan sebab itu orang panggil mana pilihannya sentiasa berubah-ubah, pegangannya berubah-ubah, tindakannya berubah-ubah, sebab dia tidak ada asas tempat berpegang dengan baik. Fikrah dia kena ada tempat berpegang, itu dalil. Jadi kita ni kena ada tempat berpegang, dasar. Sekarang dalam politik orang tak ada bercakap dah tentang orang panggil asas kepada asas ataupun pokok kepada pegangan. Sekarang orang yang berjaya memainkan isu dapat meraih perhatian yang terbanyak. Begitu. Orang sudah lupa dah asalnya. Perjuangan untuk Islam tu dasarnya macam mana. Jadi mana kerana orang sudah jadi tidak ada pegangan, dan manusia ni sifat dia berjerakit, meniru, tiru trend. Sebab tu dia panggil jadi trend. Sebab tu dia jadi adanya istilah viral, ada istilah trend. Sebab perangai manusia ni disuka mengikut. Apatah lagi orang yang berpengaruh yang melakukan satu pekerjaan, apakah ikut berlaku tanpa mempedulikan dari sudut hukumnya dalam agama. Dan orang sekarang bertindak dulu baru tanya hukum. Dan itu yang melemaskan para asatis untuk menjawab dia buat dah. Jadi kalau rakyat yang hak itu melukakan hati dia. Tu. Maka disitulah berlaku orang panggil pertembungan untuk kita tu mujahadah. Memang pahit kita suka, kita disukai oleh orang. Kita nak bahawa kita ni diraikan, disanjung, dibuat baik oleh orang, dihargai oleh orang. Itu yang menjadi cabaran kepada kita untuk jadi ikhlas. Jadi tanda agama ada 4. Yang pertama ialah sah i'tiqad, yang kedua benar qasad, iaitu ikhlas melaksanakan ibadat. Yang ketiganya ialah menyempurnakan janji, yakni melaksanakan apa saja perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya ialah tidak melampaui sangka, maksudnya tidak mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah Taala, yang tak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan melengkapi agama itu atas 3 perkara. Ila akhir, wallah Subhanahu Wa Taala a'lamu bisawab. Tulisan Rumi tu dia buat singkat. Singkat. Sahihnya sangkat. Singkat maknanya panduk, pendek. Jadi kalau kita katakan saat ni mana tidak melampaui singkat, itu tak dapatlah makna dia tu. Maknanya sangkatlah. Dia kerana hak tulisan Jawi itu dia boleh baca bagi bawah, baca boleh atas. Jadi begitulah. Itu. Sebenarnya sangkat. Sangkat lah. Sangkat tu pun sebut teh orang-orang sebelah sana ni. Kalau kita sini sakat ni, sakat teh ni. Tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabirin wa taubatas siddiqin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah.